Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan perkongsian kita majlis ilmu ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kurniaan segala nikmat. Yang penting Allah menjaga kita, Allah mempertahankan kita, Allah memberikan keselamatan kepada kita. Dan keselamatan itu terutamanya Allah jaga kita apa dia? Iman dan Islam kita. Dan nikmat-nikmat lain, jadi orang-orang kafir mereka tidak mendapat kebahagiaan ataupun rasa indahnya duduk di dalam agama Islam. Walaupun kita rasa macam berat apabila nak melakukan ibadah, tetapi percayalah, janji Allah itu pasti. Allah akan memberikan kesenangan dan ketenangan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, bersyukur juga kepada Allah Ta'ala, Allah sampaikan kita ni di dalam bulan apa dia? Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada asalnya Rabiul Awal ni tidak disebut-sebut. Sebelum kedatangan Rasulullah, bulan Rabiul Awal ni macam tak ada apa-apa. Dan hari Isnin, kan hari Isnin baginda dilahirkan, maka hari Isnin pun tidak ada apa-apa keistimewaan pada ketika itu. Sehinggalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berkehendak seorang Rasul lahir daripada kedua ibu yang sah perkahwinan. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat itu. Dan apatah lagi bila kita menyambut ulang tahun ataupun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dengan kita membaca hadis Nabi, dengan kita bersolawat, dengan kita meneliti setiap apa yang disebut, apa yang diungkapkan, apa yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibul maulid. Siapa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam empunya diri bulan ni Rabiul Awal adalah penghulu bagi seluruh para anbiya dan para rasul, ulang tahun kelahirannya. Jadi kita berbangga menjadi umat akhir zaman, iaitu umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan ataupun kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan berkat kelahiran Nabi, dengan adanya Nabi akhir zaman, apa dia? Kita Islam. Islam ini nikmat Allah berikan kepada kita. Atas apa? Atas perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya barisan AJK Surau, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita dah habis dah. Kalau dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, sebelum kita baca tentang penerangan kitab selawat, kita baca tentang peribadi Rasulullah. Jadi cantik betul rancangan Allah Ta'ala, yang mana tepat dalam bulan Rabiul Awal kita pun dah meneliti hadis-hadis Nabi tentang kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini tuan-tuan, kita nak tengok lagi kasih sayangnya seorang sahabat Nabi ataupun ramai sahabat Nabi, sayangnya mereka kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Dan kita dah nak masuk dalam bab yang kita boleh nampak lagi kecintaan sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Umar jumpa Rasulullah dan dia cakap dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau ya Rasulullah melebihi dari cintaku kepada ibu dan ayahku. Dan aku cinta diri aku sayang diri aku ni lebih sikit daripada cinta engkau ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Wahai Umar, ini belum datang rasa cinta." Lalu bila Nabi sebut macam tu, apa Umar kata selepas tu? Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan bahawa, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bermula saat ini dan seterusnya sampailah bila-bila, sesungguhnya aku mencintai engkau ya Rasulullah melebihi cintaku cintaku kepada ibu dan ayah, dan melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Maknanya Sayyidina Umar dia meletakkan cinta kepada Rasulullah itu melebihi daripada segala-galanya. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ketiga-tiga sahabat ini semuanya kaya. Semuanya kaya. Lalu bila kaya, bila dengar panggilan berjuang daripada Rasulullah, mereka ini infakkan harta mereka. Umar datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku infakkan separuh daripada hartaku kepada tentera Islam." Ni nak bagi tahu rasa cinta. Kejap lagi kita baca hadis ni lagi, tuan-tuan nampak bagaimana sahabat melahirkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah. Ini antaranya. Jadi Sayyidina Umar jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku infakkan separuh daripada hartaku." Katakanlah, padahal lebih daripada tu. Katakanlah Sayyidina Umar ada 1,000,000. Jadi dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku infakkan 500,000 ini kepada engkau dan tentera Allah, tentera Islam." Jadi separuh lagi dia infakkan kepada keluarganya, kepada orang-orang yang memerlukan. Dan lalu datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menginfakkan keseluruhan hartaku kepada engkau." Subhanallah azim. Maka Rasulullah tanya Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan kepada ahli keluarga engkau ya wahai Abu Bakar?"
sesungguhnya aku tinggalkan rumahku, aku tinggalkan isteriku, aku tinggalkan zuriatku dengan aku meletakkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang ni tidak ada lah kan. Payahlah kita nak jumpa macam tu. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat infakkan sedikit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara kasih sayang dan rasa cinta daripada para sahabat kepada Rasulullah. Jadi macam mana nak lahir rasa cinta tuan-tuan? Dengan kita mendengar hadis-hadis tentang kesempurnaan baginda Nabi SAW. Dan kita masuk pada bab yang kelima hari ini tuan-tuan, yakni bab apa? Babu majaa fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bab yang menceritakan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan ni masa saya kecil-kecil lah, kebiasaan kaum-kaum ibu ni, dia akan suruh anak dia yang kecil-kecil ni untuk kutip uban-uban gatal. Jadi itu kebiasaan. Itu pun kalau kita suruh anak kita kira uban yang dia cabut, uban gatal yang pendek-pendek di rambut tu, kalau dia cabut, itu pun dia tak mampu kira. Tetapi tuan-tuan akan tengok bagaimana sahabat Nabi SAW boleh cam berapa helaikah uban yang terdapat di rambut Nabi dan di janggut Nabi SAW. Jadi kita akan baca. Qala al-muallif rahimahullah taala, kata pengarang menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Muhammad ibn Bashar, haddatsana Abu Daud, haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anasi ibni Malik hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dhalik innama kana shayban fi sudghaihi walakin Abu Bakrin khadaba bil hina'i wal katami. Daripada Muhammad bin Bashar, ini perawi-perawi hadis Nabi SAW. Daripada Abu Daud, dari akhbarana Hammam, disampaikan oleh Hammam daripada Qatadah pun merupakan sahabat Nabi SAW, Sayyidina Qatadah. Aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sekali lagi tuan-tuan mendengar hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Siapa dia? Anas bin Malik ini yang duduk dengan Rasulullah selama 10 tahun, yang mak dia bagi dekat Rasulullah. Masa itu dia umur 10 tahun, tambah dengan 10 tahun lagi dia duduk dengan Rasulullah, maka dia telah berkhidmat kepada Rasulullah sehingga umurnya 20 tahun. Dia berkhidmat dengan Rasulullah. Ke mana saja Rasulullah pergi, dia akan ikut. Dia tolong berkhidmat dengan Rasulullah. Bukan hamba Sayyidina Anas bukan jadi hamba Rasulullah, tidak, tapi dia pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Sayyidina Qatadah ditanya kepada Sayyidina Anas bin Malik, wahai Anas, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menginai rambutnya? Jadi kebiasaan yang saya tengok, arwah ayah saya dia anggota polis. Jadi mungkinlah anggota polis ataupun askar, mereka ni tak boleh nampak uban lah, mungkinlah kan. Jadi dia inaikan rambut. Jadi Sayyidina Qatadah dia tanya kepada Anas, wahai Anas, adakah Rasulullah SAW pernah menginai rambutnya? Maka Sayyidina Anas bin Malik menjawab, tidak begitu. Maknanya tidak begitu tu Rasulullah tak buat. Sebab apa? Sesungguhnya terdapat hanya beberapa helai uban sahaja di pelipisnya. Sayyidina Anas bin Malik dia boleh cam berapa helai saja yang ada, uban yang ada pada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain maknanya, kalau dari sekali pandang Sayyidina Anas bin Malik tengok pada kepala Rasulullah, memang kepala Rasulullah dipenuhi dengan rambut hitam. Hanya beberapa helai saja yang diberitahu oleh Sayyidina Anas bin Malik, rambut Nabi ini ada uban.
Boleh kira tu tuan-tuan, maknanya apa, teliti sungguh Sayyidina Anas bin Malik ni, sehingga dia boleh meriwayatkan hadis bahawa hanya beberapa helai sahaja uban yang terdapat di pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abu Bakar menginai rambutnya dengan daun inai dan katam. Katam ni sejenis cabang daripada daun-daun inai. Maknanya mungkin jenis-jenis daun inai dipanggil sebagai katam. Katam ni daun inai jugalah. Maka Sayyidina Anas dia nak bagi tahu macam mana. Bila Sayyidina Qatadah dia tanya, "Wahai Anas, pernah tak kamu nampak Rasulullah ni inaikan rambut?" Maka Sayyidina Anas dia kata, "Tak pernah." Kerana sebab apa Nabi tak inaikan rambut? Kerana aku lihat pada rambut Nabi hanya beberapa helai saja uban yang terdapat pada rambut Nabi. Jadi tidak perlulah Nabi untuk menginaikan rambut. Dan hukum inai ini dia ada khusus hukumnya. Dia tak boleh kita menginaikan dengan warna asal rambut. Maknanya kalau rambut kita hitam, kita menginaikan, menutupi uban-uban yang ada pada kepala kita tu dengan warna asal rambut kita, iaitu warna hitam. Tak boleh. Setengah ulama mengatakan begitu. Jadi memang betul lah kan. Adapun warna inai boleh. Adapun kalau warna yang mempunyai minyak sehingga menghalang air wuduk untuk sampai ke kulit kepala, maka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dia ada khusus. Dan cara potong rambut pun ada juga tuan-tuan. Haram bagi kita potong rambut secara qazak. Qaf zal ain, qazak. Makna qazak ni tuan-tuan pernah tengok tak Sholing ataupun cerita kungfu dulu. Separuh kepala dia botak, separuh lagi rambut panjang. Tu tak boleh. Tu dipanggil qazak. Ataupun dia buat botak terus tepi, tinggal tengah saja. Macam pang, orang-orang yang pang ni kan, mohak lah kononnya kan. Tak boleh juga. Ataupun dia buat macam Ronaldo dulu, pemain bola dulu kan, seketui je ada rambut, lain botak, tak boleh, qazak. Ataupun dia buat ikut cara Yahudi potong, iaitu dengan buat line ataupun tulis nama, tak boleh. Kerana rambut dia akan tuntut kita di akhirat, kata ulama. Jadi itu dipanggil qazak. Maknanya senang nak faham qazak ni apa? Cara potongan rambut di mana sebahagian kita potong, sebahagian lagi kita tak potong. Tapi kalau macam kita nak kemas pergi kerja, potong nipis, kita kata dekat tukang potong rambut, bagi nipis tepi, atas pendek sikit, tu boleh. Ni maknanya dia menghilangkan rambut keseluruhannya pada tempat tertentu dan tinggal separuh lagi. Tak boleh. Tu dipanggil qazak. Ataupun potongan rambut itu meniru cara orang non-Muslim. Jadi tak boleh. Maka Nabi SAW tidak berinai, tetapi Sayyidina Anas bin Malik kata apa? Sesungguhnya Abu Bakar, yakni sahabat Rasulullah. Abu Bakar ni siapa tuan-tuan? Sahabat Rasulullah dan bapa mertua Rasulullah. Kerana apa? Kerana Abu Bakar ada dua orang anak. Dia ada dua orang isteri. Salah seorang daripada anak Sayyidina Abu Bakar iaitu isteri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang Nabi kahwin di awal usia Sayyidatina Aisyah 9 tahun. Adapun anak lagi seorang Sayyidina Abu Bakar iaitu Sayyidatina Asma, yang menjadi tukang hantar makanan kepada Rasulullah ketika Rasulullah nak menerima wahyu. Tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar merupakan bapa mertua kepada Rasulullah SAW dan juga sahabat besar yang dijamin syurga yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, sesungguhnya Abu Bakar diinaikan rambut. Jadi kat sini tuan-tuan faham apa? Kita faham daripada hadis ini, tak semua benda yang Nabi tak buat itu bid'ah. Tak semua benda yang Nabi tak buat, benda tu syirik. Contoh, tuan-tuan bila ada kematian, tuan-tuan ikut bersama jenazah tu pergi ke perkuburan.
ataupun bila menjelang hari raya, sekarang kan dah boleh merentas negeri, balik kampung ziarah kubur arwah ayah kita, ibu kita kan. Maka orang yang tak setuju dengan kita, dia akan kata yang pergi itu semua syirik. Memang Nabi tak pergi buat, tapi tidak semua perkara yang Nabi tak buat itu tak elok. Ni Saidina Abu Bakar, Nabi tak inai rambut, tapi kata Anas bin Malik, Saidina Abu Bakar inaikan rambut. Maknanya Nabi tak tegur, Nabi tak kata pun Saidina Abu Bakar, "Hai Saidina Abu Bakar, bid'ah ni. Aku tak buat, kenapa hang buat?" Jadi tahlil, baca Yasin malam Jumaat, itu adalah semua perkara yang baik-baik, dan kita sebenarnya kita ikut mazhab kita, kita ikut imam mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana Imam Syafi'i sendiri membahagikan bid'ah itu ada dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang tak baik. Jadi tahlil, walaupun Nabi tak buat secara beramai-ramai dengan sahabat, maka dia termasuk dalam bid'ah yang baik. Tuan-tuan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kalimah tauhid tuan-tuan. Apa yang bid'ah, apa yang syiriknya? Tidak ada perkara yang syirik menyebut kalimah Allah. Dan itulah kalimah yang disebut oleh para anbiya dan para rasul. Jadi mustahil kita nak katakan itu adalah perkara bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah tak buat pun para nabi buat, sebut kalimah la ilaha illallah. Mustahil lah Nabi tak sebut, sebab Nabi yang membawa kalimah la ilaha illallah. Jadi tidak semua perkara yang tidak dibuat oleh Nabi, semua perkara itu perkara yang haram, yang syirik, yang bid'ah. Sedangkan Saidina Abu Bakar juga menginaikan rambut walaupun Nabi tak inaikan rambut. Siapa lagi sahabat yang buat satu perkara yang tidak dibuat oleh Nabi tetapi dia buat, iaitu Saidina Umar Al-Khattab. Zaman Rasulullah, Rasulullah tak buat tarawih 20 rakaat. Tak buat tarawih 20 rakaat itu maknanya apa? Nabi tak buat solat sunat tarawih 20 rakaat di masjid dan berjemaah, tak. Tetapi bila sampai di rumah, Nabi sambung lagi 12 rakaat. Di masjid 8 rakaat, di rumah Nabi sambung lagi sehingga 20 rakaat. Tapi bila wafatnya Rasulullah, sampai kepada khalifah yang kedua, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, dia kata apa? Jom semua sahabat-sahabat kita kumpul di masjid, kita tunaikan solat tarawih berjemaah, satu perkara. Dan solat tarawih itu kita buat 20 rakaat secara berjemaah. Nabi tak buat, tapi Saidina Umar buat. Kalaulah kita kata apa yang tak dibuat oleh Nabi itu bid'ah syirik, bermakna mulut kita telah menuduh sahabat Nabi juga melakukan bid'ah dan syirik pada Allah Ta'ala. Sedangkan Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, ini adalah dua sahabat yang didoakan Nabi jamin masuk syurga. Subhanallah azim. Jadi kita kena teliti sebenarnya. Bila orang kata bid'ah, di manakah bid'ah? Melainkan memang kalau ada seorang tu dia pergi kubur, dia cucuk colok, dia nak minta kat ahli kubur tu untuk nombor ekor. Itu syirik lah. Itu syirik lah. Dan berdosa pula. Banyak dosa dia buat. Syirik satu, tikam nombor ekor satu. Dua dosa terhimpun pada dia. Dia makan pula duit nombor ekor tu, 3. Subhanallah azim. 3 dosa sekali. Dosa tu pula bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi alhamdulillah, hadis ni nak bawa kepada kefahaman kita bahawa bukanlah semua perkara yang tidak dilakukan Nabi itu adalah haram dibuat oleh kita, tidak. Tetapi kita kena faham apa yang kita buat ini, tahlil, selari tak dengan landasan Al-Quran dan hadis Nabi? Selari. Allah suruh zikir, fadhkuruni azkurkum. Maka dalam majlis tahlil, tuan-tuan ingat siapa? Ingat Allah. Jadi Allah kata fadhkuruni azkurkum. Engkau ingat aku ingat engkau sentiasa. Jadi selari tak dengan Al-Quran, selari tak dengan tuntutan Al-Quran, dengan perintah Allah, selari. Kalau benda yang dibuat itu tidak selari dengan Al-Quran, tidak selari dengan hadis Nabi, maka barulah kita kata benda itu bid'ah dan terkeluar
amalan itu tidak diterima di dalam Islam. Jadi tak boleh lah. Kalau ziarah kubur dengan niat dia nak nombor ekor, ada tak dalil dibolehkan tikam nombor ekor tuntut dekat ahli kubur yang dah mati? Tak ada, tak selari, maka tak boleh. Jadi subhanallahil azim, kita dah faham bahawa setiap perkara yang tak dibuat oleh Nabi tetapi kita buat sekarang, tetapi ia selari dengan tuntutan Al-Quran dan tuntutan hadis Nabi SAW, maka ia dibolehkan. Jadi tuan-tuan jangan risaulah. Dulu mana ada Nabi guna mikrofon? Tak ada. Nabi nak pergi berdakwah, sekarang ni pakai online saja. Zoom boleh, Google Meet boleh. Itu urusan agama tak? Urusan agama. Mikrofon ni tuan-tuan letak atas meja ni, urusan agama tak? Urusan agama. Untuk memudahkan penyampaian orang yang mengajar, penyampaian orang yang mengajar tu kepada masyarakat. Dan bukan dalam surau saja, luar surau pun boleh dengar. Jadi ini adalah tuntutan agama juga. Jadi tak ada masalah. Jadi alhamdulillah, hari ini kita baca satu saja daripada bab yang menceritakan tentang uban Nabi SAW. Dalam hadis ni Sayyidina Anas dia tak bagi tahu berapakah helai uban Nabi, tapi hadis yang akan datang akan menceritakan berapakah helai uban yang terdapat di rambut Nabi dan janggut Nabi. Setengah ulama kata uban yang ada pada rambut Nabi dengan janggut Nabi, kedua-duanya tidak melebihi 20 helai uban. Subhanallahal azim, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kita beralih pula kepada pemahaman kita tentang pembacaan selawat nariyah, dan daripada dalil-dalil yang kita baca tentang khasiat selawat ini, kita juga faham bahawa dibolehkan kita untuk membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada sesi yang lepas kita telah membaca hadis yang panjang dan tidak habis lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat perempuan Nabi yang bernama Ruqaykah binti Abi Syaifi, yang mana Ruqaykah binti Abi Syaifi ini dia telah mimpi, dan dalam mimpinya terdengar satu suara yang menceritakan tentang ciri-ciri baik yang ada pada datuk Nabi. Bila Ruqaykah menceritakan dalam hadis ini, bermakna ternafilah golongan yang mengatakan bahawa Nabi ini lahir dari perkahwinan yang tidak sah. Yakni ada orang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir daripada perut ibu yang berzina. Wa iyyazubillah. Subhanallahal azim. Sampai tahap macam tu tuan-tuan, mereka tuduh Nabi, dan bila mereka anggap begitu dan mereka yakin bahawa Nabi ini dilahirkan daripada perut ibu yang berzina, mereka tidak ragu-ragu nak mengatakan bahawa ibu dan ayah Nabi sekarang berada di dalam neraka Jahannam. Subhanallahal azim. Ini tuduhan yang besar, tuduhan yang kita perlu tentang sampai bila-bila. Ini tuduhan yang tidak sepatutnya ditujukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis ini Ruqaykah dah bagi tahu dah. Ada seorang dari kalangan Quraisy yang asal daripada keturunan baik, keturunan yang agung, lahir daripada keturunan yang mulia. Maknanya keturunan Nabi ni, walaupun sebahagian orang Mekah Quraisy ini mereka kufur kepada Allah Ta'ala, tetapi Allah memilih Nabi ini daripada keturunan yang paling mulia, daripada nasab susu galuh ataupun leluhur yang paling mulia. Walaupun ada sebahagian kafir orang Quraisy yang menyembah berhala, tetapi keturunan Nabi, ayahnya, datuknya, moyangnya sampailah kepada Adnan. Yang tuan-tuan baca dulu selawat, Salla alaikallahu ya adnani adnani
Itu Adnan ni siapa? Moyang Nabi. Daripada Nabi binkan ayahnya, binkan datuk-datuknya sampailah moyangnya bernama Adnan. Itu tidak ada khilaf para ulama. Memang sampai di Adnan, sampai moyang Nabi bernama Adnan, tidak ada khilaf seluruh para ulama. Daripada Adnan, moyang Nabi Adnan tu sampailah kepada Nabi Ismail alaihissalam, sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ada khilaf para ulama. Maknanya keturunan Nabi ini daripada keturunan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada dua anak, satu anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam, Nabi Ismail, dan satu lagi Sayyidina Ishaq alaihissalam, Nabi Ishaq. Keturunan Nabi Ismail ini melahirkan melahirkan keturunan bangsa Arab. Keturunan Nabi Ishaq alaihissalam melahirkan keturunan kaum Yahudi. Dia ada bukan Nabi Ishaq tu beragama Yahudi, tidak, keturunan dia. Subhanallahal azim. Jadi Ruqayyah binti Abi Syaifi dia cerita tentang kemuliaan datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu datuk Nabi menuju ke satu bukit yang bernama Aba Qubais, dan cerita tentang Ruqayyah binti Abi Syaifi mimpi tentang kemuliaan datuk Nabi ini tersebar di sekitar Mekah, dan sehingga orang Mekah ketika itu yakin bahawa inilah pemimpin yang paling agung, pemimpin yang paling mulia, kita kena ikut dia. Maka datuk Nabi dengan Nabi ketika itu masih kanak-kanak, naiklah ke bukit Aba Qubais. Kata orang Arab, dia kata apa? Apabila kami sampai ke puncak bukit Aba Qubais, kami lihat Abdul Muttalib datuk Nabi dengan Nabi waktu kecil itu dah tercegat, dah berdiri tercegat di atas bukit. Maknanya lajunya Abdul Muttalib dan Sayyidina Rasulullah SAW berjalan menaiki bukit. Dan tuan-tuan akan jumpa dalam kitab Syama'il Muhammadiyah nanti, sampai satu tahap kita akan baca tentang cara jalan Rasulullah. Cara jalan Rasulullah dalam hadis menyatakan bahawa Rasulullah berjalan seumpama orang turun daripada bukit. Laju dia. Jadi tak mustahil lah datuk Nabi juga berjalan laju ketika menaiki Jabal Aba Qubais. Dan sampai di Jabal ataupun bukit itu, semua orang pembesar-pembesar Quraisy, semua orang-orang Mekah ketika itu berkumpul di keliling datuk Nabi dan Nabi yang berada di puncak. Maka datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan dan berdoa. Ketika tu Nabi duduk tepi. Ni nak dikatakan dengan berkat Nabi ada, Allah turunkan hujan. Ni yang kita baca selawat nariyah ni tuan-tuan. Apa doa datuk Nabi? Ya Allah yang maha memenuhi keperluan dan pembuka kesusahan. Allah lah yang menyelesaikan masalah kita. Engkau yang memberikan ilmu dan tidak perlu diberitahu. Tuan-tuan, saya, puan-puan, nak tahu sesuatu perkara, perlu ketahui dulu. Maknanya perlu belajar dulu, barulah kita dipanggil orang yang berilmu. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala tidak diberitahu, Allah memang tahu dah, azali lagi. Jadi Allah dah tahu apa yang hamba-Nya telah buat. Allah dah tahu apa hamba Dia sedang buat. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, Allah tahu. Dan apa yang kita akan buat masa hadapan, Allah dah tahu dah. Kita tahu selepas kita belajar. Engkau yang diminta dan tidak pelik. Ini hamba-hambamu, laki dan perempuan, di halaman tanah sucimu, mereka mengadu kepadamu kekeringan. Masa itu Mekah mengalami kering kontang, yang telah menghabiskan kambing dan unta, ternakan semua mati. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang besar, lebat dan menyuburkan. Ada satu riwayat Rasulullah sendiri doa masa itu hujan lebat sehingga tak berhenti. Maka sahabat-sahabat Nabi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, tolong minta pada Allah Ta'ala berhentikan hujan. Dengan berkat doa Nabi. Masa ni Nabi tak doa, Nabi masih kanak-kanak. Yang berdoa adalah siapa dia? Datuk Nabi SAW. Demi Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai Kaabah, mereka terus menerus berdoa hingga akhirnya langit menyemburkan airnya,
Sebenarnya hujan bukan awan yang bawa, tuan-tuan. Dalil yang kuat adalah hujan ini turun daripada langit. Cuma asbab saja kita nampak, kita belajar sains, awan mendung yang bawa, itu. Tapi sebenarnya air itu datang daripada langit. Tapi bukan bermakna Allah duduk di atas langit, bukan. Bukan. Dan lembah dipenuhi dengan aliran air yang banyak. Lalu aku mendengar para tokoh dan pembesar Quraisy, iaitu Abdullah bin Ju'dan, Harb bin Umayyah dan Hisham bin Mughirah, berkata kepada Abdul Muttalib. Ada sebahagian pembesar-pembesar Mekah ketika tu, dia jumpa bila hujan dah turun, dia jumpa Datuk Nabi, dia kata apa? Selamat buat anda wahai pemimpin Mekah. Dia kata ke Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, selamatlah engkau dengan sebagai pemimpin Mekah, dengan keberkatan anda penduduk Mekah menjadi hidup. Maknanya dengan berkat doa Datuk Nabi kembali subur bumi Mekah ketika itu. Mengenai kejadian itu, Ruqaykah ni siapa? Perawi hadis yang kita baca ni. Ruqaykah binti Abi Syaifi bersyair. Bila dia lihat kejadian itu, dia bersyair. Dia kata apa? Dengan keberkatan Syaibah Al-Hamdi. Syaibah Al-Hamdi ini gelaran kepada Abdul Muttalib, gelaran kepada Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyiramkan negerimu dengan keberkatan doa Datuk Nabi. Allah menyiram negeri kami, padahal kami telah kehilangan kehidupan dan hujan telah lama bertahan. Awan hitam dermawan dengan air yang memiliki rintik-rintik, dengan hujan yang lebat yang sebabnya haiwan-haiwan dan pepohon hidup. Kerana anugerah daripada Allah dengan keberkatan seorang yang diberkati. Tengok, bermakna apa yang disebut oleh Ruqaykah bukanlah keturunan Nabi ini keturunan yang berzina, wa iyazubillah wa na'udzubillahi min zalik. Bukan, tapi adalah keturunan yang baik. Datuk Nabi tak pernah sembah berhala. Ayah Nabi, walaupun Nabi tak sempat jumpanya, Nabi masih dalam kandungan, ayah dia dah meninggal, ayah Nabi tidak menyembah berhala. Umar Al-Khattab sebelum dia peluk Islam, dia tak minum arak, dia tak sembah berhala. Jadi sebab itu Allah memimpin hati Umar Al-Khattab untuk menerima Islam. Adapun Umar lagi satu, siapa dia Umar lagi satu? Abu Jahal. Abu Jahal memang penyembah berhala. Dan sebaik-baik orang yang telah dikabarkan oleh Mudar. Mudar ini salah seorang daripada moyang Nabi SAW pada suatu hari, dan dia orang yang diberkati urusannya. Hujan diturunkan dengan keberkatannya, di antara manusia tidak ada yang menyamai dan menyerupainya. Makna Ruqaykah binti Abi Syaifi, dia kata apa? Keturunan Abdul Muttalib, keturunan Datuk Nabi sampailah kepada Nabi ini, akhlak baik mereka itu tidak ada siapa yang boleh menandinginya. Maknanya keturunan Nabi memang sah. Memang kita menafikan bahawa golongan yang mengatakan Nabi lahir daripada perut ibu yang berzina, itu tidak betul. Dan Nabi lahir daripada perkahwinan ayah dan ibunya yang sah, dan keturunan Nabi sama ada daripada sebelah ayah dan ibunya adalah keturunan yang paling mulia dalam bangsa Arab. Jadi sampai di sini hadis kata pengarang ini, dia menerang balik hadis ini. Dia kata dalam hadis hasan ini, taraf hadis ini hadis hasan. Dalam berakidah, dalam dalil akidah, hadis yang kita boleh pegang adalah hadis yang mutawatir, hadis yang sahih, dan hadis yang hasan. Kita tak boleh ambil hadis dhaif sebagai hujah, tak boleh. Hadis hasan adalah ranking yang kedua lah, martabat hadis yang kedua. Dalam hadis hasan di atas yang kita baca tadi tentang Ruqaykah binti Abi Syaifi, dijelaskan bahawa turunnya hujan, hujan tu turun kerana apa? Ketika Abdul Muttalib, Datuk Nabi, bersama orang-orang Quraisy melakukan doa istisqa. Nanti saya bagi tahu, sesi akan datang kita
bagi tahu apakah istisqa. Istisqa ini adalah minta hujan, ibadah untuk minta hujan. Jadi boleh tak kalau kita nak minta hujan tanpa kita buat solat sunat istisqa? Ada pandangan ulama, yakni doa agar turun hujan. Istisqa ni adalah doa minta hujan di Gunung Aba Qubas. Aba Qubas ni, Gunung Aba Qubas ni dia berhampiran dengan Masjidil Haram. Saya tak ingat arah belah mana, tapi dia berhampiran. Ada yang kata kedudukannya di belakang jam yang tinggi tu. Kan jam kan Mekah Masjidil Haram ada jam yang tinggi. Ada yang kata dia kedudukannya di belakang jam tu, sederik dengan di belakang jam yang paling tinggi. Maka sebab berkat Nabi SAW, sebaik-baik manusia yang telah dikhabarkan oleh Mudhar. Mudhar ni datuk Nabi, moyang Nabi, leluhur kaum Quraisy. Dengan demikian bererti Nabi SAW telah menjadi sebab turunnya hujan ketika masih kecil menjelang dewasa. Kata pengarang, dia kata apa? Hujan turun yang pertama sebab doa datuk Nabi. Dan datuk Nabi ini asal daripada keturunan yang paling mulia, iaitu keturunan Nabi jugalah. Datuk Nabi, ayah Nabi, Nabi. Okey. Yang kedua, Allah berkati bumi Mekah Al-Mukarramah, tanah haram itu, dengan sebab apa? Berkatnya Rasulullah ada ketika apa? Seketika datuk Nabi membaca doa minta hujan. Jadi boleh tak kita sebut ya Rasulullah, ya Rasulullah, berilah syafaat kepada kami, kita doa contoh, isfa' lana ya Rasulullah. Boleh tak kita sebut nama Nabi? Boleh, tak ada masalah. Yang bagi, tapi kita kena yakin yang bagi kebaikan, yang bagi rezeki bukan Nabi. Bukan Nabi yang keluar tangan daripada kubur bagi rezeki kat kita, tak. Kita sebut nama Nabi dengan niat, dengan berkat, dengan kemuliaan yang ada pada Nabi itu, Allah akan memberikan satu kebaikan kepada kita. Tuan-tuan, keberkatan yang paling jelas, keberkatan Nabi yang jelas yang ada pada kita, apa dia sekarang ni tuan-tuan? Keberkatan Nabi, keberkatan yang Nabi yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang melekat pada diri kita, apa dia tuan-tuan? Iman dan Islam. Keberkatan Nabi SAW, kemuliaan Nabi yang kita dapat rasa sekarang adalah belajar ilmu agama. Itu adalah keberkatan daripada Nabi SAW. Kalau tak ada Nabi, mungkin tidak kalau tak ada perjuangan Nabi, kalau tidak ada pengorbanan Nabi, mungkin Islam tidak akan sampai kepada negara Malaysia. Dan kalau tak ada doa Nabi dalam peperangan Badar, mungkin juga kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak akan tersebar luas. Tetapi Allah memang berkehendak Islam ini tersebar ke seluruh pelosok dunia. Jadi tak ada masalah tuan-tuan nak baca selawat nariyah ini. Jadi semoga kita dapat iktibar, semoga kita dapat ambil kesimpulan yang baik daripada hadis ini, dan kita beramallah dengan selawat nariyah, dan semoga selawat nariyah ini adanya keberkatan dan memberikan keberkatan di dalam hidup kita sekeluarga, insya-Allah. Mohon maaf daripada saya mengambil masa yang lama. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.